Oke, salam kawan-kawan. Ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini, dan saya harap kawan-kawan di luar sana sehat. Ada beberapa hari kita keluar video, so saya harap kawan-kawan di luar sana seperti biasa lah. Oke kawan-kawan, pencerahan saya berkenaan dengan isu kalau kita lihat 2 minggu nih penuh dengan cerita yaitu Grand Coalition. Tetapi saya tidak masuk ke situ. Cuma saya nak membuat pencerahan berkenaan yang mana kita lihat statement-statement daripada MP-MP Pakatan Harapan sendiri ataupun daripada orang yang bergabung dengan Pakatan Harapan ini tadi. Ini saya sebagai rakyat membuat satu pandangan pribadi saya bahawa apa yang mereka cuba cerita dan apa yang kita rakyat lihat dan kita rasa itu berbeza dengan apa yang mereka cuba huraikan. Jadi saya rasa terutamanya orang yang menyokong PKR dan ahli-ahli PKR yang seramai 1 juta lebih orang merasa kecewa dengan statement-statement ahli politik kita yang berada di dalam PH ini. Saya tidak mengatakan daripada parti politik mana, daripada orangnya siapa, tetapi kawan-kawan boleh nilai dan lihat apa kenyataan-kenyataan mereka berhubung dengan Grand Coalition, dengan mereka cuba untuk mengatakan bahawa kejatuhan PH ini berlaku disebabkan pengkhianatan saja, tetapi di sebaliknya itu cerita yang rakyat di luar ini ingin tahu adalah bukan itu. Ini kalau menurut saya, pandangan pribadi saya, kenapa saya daripada awal selalu menyalahkan Tun? Karena isunya begini. Jawapan tepatnya adalah Tun melanggar perjanjian PRU ke-14 itu. Yaitu apa perjanjian mereka? Tanyalah dekat penganalisa politik sekalipun. Perjanjian mereka adalah setelah Tun menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun, dia akan serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi apa yang berlaku setelah sampai waktu 2 tahun, dia berdolak dalih. Ini yang rakyat lihat. Jadi kenapa pergi bercerita tentang sebabnya jatuhnya gini, sebabnya jatuh gini? Setiap perkara yang berlaku itu ada puncanya dan rakyat sedang menilai dan rakyat melihat MP-MP ataupun ahli-ahli politik yang cuba untuk memperbetulkan keadaan ini dengan jawapan-jawapan yang rakyat tidak mahu, membuatkan sesuatu rasa tidak puas hati kepada penyokong-penyokong PKR. Ini yang berlaku hari ini. Puncanya satu saja. Tun langgar perjanjian. Ini saja ceritanya. Bila langgar perjanjian, sudah jelas di situ akan berlaku satu konflik untuk menjatuhkan PH dan untuk mereka yang mana yang berkeinginan untuk naik juga ke takhta sebagai Perdana Menteri akan melakukan sesuatu pembelotan. Inilah yang berlaku sebenarnya. Dan perkara ini kita boleh tahu daripada awal. Ramai ahli-ahli PKR, ramai orang yang menyokong PH ini sudah menduga awal bahawa kalau gabungan ini berlaku, mereka juga agak yakin bahawa tidak sebanyak 100%, tetapi mungkin 60%, bahawa keyakinan itu untuk Tun tidak mengkhianati perjanjian ini tadi ada. Dan betul-betul perkara ini berlaku, Tun bila hampir 2 tahun berdolak dalih, nak pegang 6 bulan, nak pegang 3 bulan, nak pegang 2 bulan, nak pegang Pasifik, nak pegang selepas itu. Ini persoalannya yang hari ini. Kalau Tun memang ikhlas, kalau Tun memang betul-betul nak serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara ini tidak berlaku. Tidak ada perpecahan di dalam itu. Perpecahan ini berlaku daripada awal lagi. Kerana apa? Kerana mereka masuk ke dalam PH ini dengan sewaktu pergabungan PRU ke-14 itu bertujuan untuk menang. Tetapi mereka tidak dapat nak buka mulut kerana mereka belum tahu berapa kerusi yang PH boleh menang dan kekuatan PH itu ada di siapa. Kita tahulah yang ada di yang ada di dalam PKR ini tadi, mereka sudah tahu yang mana yang kita selalu dengar, geng-geng kartel ini tadi, geng-geng yang keluar 11 orang ini tadi. Inilah yang Tun coba buat sewaktu
mereka berjaya menawan Putrajaya yang PRU ke-14 ini tadi. Kita lihat yang ada dalam kerajaan hari ini, yang lompat daripada pihak 11 orang ini tadilah yang juga berada di dalam kerajaan, yang mana mereka ini juga menteri-menteri yang dilantik oleh Tun. Jadi strategi untuk mereka nak lakukan pengkhianatan itu untuk keluarkan daripada gabungan PS ini sudah ada daripada awal sebenarnya. Ini yang rakyat dah nampak. Ini yang bila orang-orang politik kita cuba memutarbelitkan cerita, rakyat tidak nak dengar. Rakyat, saya percaya, lebih nak dengar apa yang saya katakan ini daripada nak dengar daripada apa yang orang-orang politik ini perkatakan. Karena inilah suara rakyat yang rakyat nampak betul-betul terjadi. Ini panjang berjala-jala mereka katakan seperti ini, kerana ini. Pengkhianatan yang dilakukan, langkah seretan itu adalah langkah yang mungkin ketiga. Langkah awalnya, mereka memang tidak nak serahkan jawatan apa-apa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tidak naik menjadi Perdana Menteri. Tetapi dengan ikhtiar daripada PKR sendiri, mereka mengosongkan Port Dickson untuk dia bertanding, dan dia bertanding menang. Ini sudah menjadi satu seolah-olah PHS itu di waktu itu mereka yang ingin naik ini rasa tergugat karena mereka sudah tahu persiapan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tadi bergerak ke hadapan itu sudah mulai ada sebenarnya. Kalau memang betul apa yang mereka katakan ini, bahawa bermulanya daripada langkah Sheraton ataupun kalau Tun tak letak jawatan pun kerajaan ini jatuh, saya sebagai rakyat melihat perkara ini tidak akan berlaku. Perkara ini berlaku adalah kerana daripada percubaan Tun sendiri. Ada kenyataan Tun yang kita pernah dengar sebelum dia letak jawatan untuk mengatakan dia akan serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Padahal perjanjian itu 2 tahun serah. Setelah sampai 2 tahun tak serah juga. Lepas itu itulah yang saya cerita tadi. Nak tunggu 6 bulan, nak tunggu efek, nak tunggu ini. Berakhir dia lepaskan jawatan seperti itu saja. Dengan dia punya cerita adalah bertujuan untuk dia cuba membuat satu gabungan politik baru. Ini yang saya lihat bahawa asasnya adalah satu saja, yaitu Tun melanggar perjanjian. Ini yang kalau kita nak pergi pula ke langkah Grand Coalition yang mereka nak buat ini, orang-orang PKR sudah merasa bahawa jika kita buat lagi Grand Coalition yang nak dibuat ini, tidak mustahil lagi pengkhianatan akan berlaku. Itu yang saya katakan dan saya selalu perjelaskan bahawa lebih baik lepas ini PKR melawan di waktu PRU ke-15 nanti, melawan dengan mengagihkan kerusi ini kepada orang-orang PKR saja. Jangan lagi memberi ruang kepada parti-parti lain yang kita rasa boleh berlakunya pengkhianatan tak tahulah kali berapa sudah. Mau kali ketiga ke, kali keempat ke, kali kelima ke. Jadi perkara ini kita tidak nak berlaku lagi. Kita sebagai rakyat menunggu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri itu, kadang-kadang ramai rakyat yang kecewa. Kenapa Tun tidak cuba untuk memberi ruang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kenapa orang-orang PKR sanggup berkorban untuk Tun jadi Perdana Menteri? Ini yang patutnya dipikirkan. Jangan dipikirkan bahawa asyik mengenang budi Tun. Kita bukan tidak mengenangkan budi dia, banyak juga jasa dia, tetapi kita harus ingat dia juga berpolitik dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita asyik tunduk kepada apa kemahuan dia, makanya tidak gunalah berjuang selama ini. Yang sebelum ini, orang-orang PKR yang mana yang kita lihat yang berada dalam gerak 98 itu semua, otai-otai reformasi ini, apa tujuan mereka?
di awalnya adalah untuk melawan melawan Tun dan juga UMNO, dan melawan apa yang telah berlaku di Malaysia ini, korupsi lah apalah semua, nggak mereformasikan sistem yang ada. Tetapi apa yang berlaku hari ini, kita lihat. Kalau pandangan Tun mengatakan bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seolah-olah liberal, kenapa dia pun bagus sangat? Kita di Malaysia ini berbilang kaum. Kalau kita memikirkan satu kaum sahaja dan menguntungkan kroni-kroni dia sendiri, rakyat lain bagaimana? Kita bercerita tentang kaum ini itu ini, tetapi bukan kaum itu yang senang. Yang senangnya orang politiknya, yang kaya rayanya orang politiknya, rakyatnya ini menderita. Bumi Putra ini menderita. Tidak seperti kaum lain. Kaum lain itu pemimpin dia senang, rakyat, orang-orang kaum ini juga agak senang. Tetapi apa yang berlaku dengan orang-orang kita ini? Pemimpin kita kaya raya, nak bagi kita untuk 100 untuk makan pun susah. 5 tahun sekali baru bagi. Ini ke? Ini yang kita perlu lihat. So, saya melihat sisi itu bahwa saya tak nak berjala ke arah itu, dah melalut ke sana. So, inilah yang saya lihat bahwa hentikanlah sikap mereka sebagai ahli politik yang mengatakan bahwa seperti ini, seperti itu. Jawapannya hanya mudah, yaitu Tun mungkir janji. Ini yang rakyat lihat. So, sekian dari saya. Saya harap kawan-kawan di luar sana seperti biasalah. Dan apa yang saya perkatakan kali ini mungkin tidak menyenangkan kawan, apalagi yang pro kepada orang lain. Dan kita lihat pertelagahan yang berlaku ini tidak menguntungkan kepada PH, komponen PH. Ini seolah-olah memporak-perandakan. Jadi sepatutnya mereka menguatkan PH kalau betul-betul tidak perlu lagi cerita yang nak pergi buat Grand Coalition ini, kerana tidak ada gunanya. Pada saya, sebaiknya biarkan pengurusi PH yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim buatkan urusan. Dia buatkan apa yang dia nak rasa betul tentang pergabungan ke, tentang apa yang perlu dibuat ke. Ini lebih baik. Jangan keluarkan mereka ini keluarkan kenyataan seperti ini, tujuannya bagus ini, Gold Coalition, Grand Coalition ini seperti ini. Rakyat menilai ini tidak akan bagus. Saya rasa 1 juta lebih ahli PKR kalau ditanya hal ini, saya rasa adalah mungkin 100,000 yang nak. Maknanya 10% yang nak mungkin lah. Yang lain semua menolak kerana mereka dah tahu pengkhianatan ini. Jadi sekian dulu dari saya. Saya harap kawan-kawan seperti biasa, dan apa yang saya katakan ini saya harap manfaat pada kawan-kawan. Oke, sekian, terima kasih dari saya.